Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 7 ingin memperkenalkan syarikat Farmerjin Berhad sebagai salah sebuah syarikat genetik kaunselor dalam usaha untuk menambah baik pengurusan kesihatan negara yang bersabit dengan genetik melalui kaedah kaunseling genetik. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan di mana setiap daripada kami memegang jawatan yang berbeza dalam pengurusan syarikat, iaitu yang pertama, Nur Azmina binti Muhammad sebagai CEO syarikat Farmerjin Berhad. Yang kedua, Fatin Adila Nisha binti Abdul Halim sebagai CMO. Yang ketiga, Siti Anis Natasha binti Ahmad Tarmizi sebagai CFO. Seterusnya, Nur Kristina Aisyah binti Saiful Adli sebagai COO dan akhir sekali Sivaraman Rajamanikam sebagai CTO. Pengenalan syarikat. Syarikat Farmerjin Berhad ini merupakan sebuah syarikat farmaseutical kebangsaan yang menceburi bidang kaunseling genetik sejak sedekad lepas. Syarikat Farmerjin Berhad berhasrat untuk menjalankan kerjasama bersama Kementerian Kesihatan Malaysia demi untuk meningkatkan jumlah pakar kaunselor genetik di Malaysia, di samping potensi penjanaan pendapatan. Okey, seterusnya kita beralih kepada objektif syarikat Farmerjin Berhad. Objektif pertama syarikat ini adalah untuk menambah baik pengurusan sistem kesihatan umum berasaskan kaunseling genetik sebagai wadah baharu. Objektif kedua pula adalah untuk meningkatkan tenaga kerja pakar kaunselor genetik dan memenuhi keperluan teknikal dalam mencapai hasrat penggunaan pemeriksaan kesihatan genetik kebangsaan. Dan objektif syarikat Farmerjin Berhad yang terakhir pula adalah untuk mengeksploitasi potensi pasaran genetik global dalam penjanaan pendapatan di samping pulangan semula kepada rakyat. Sudah semestinya, moto yang dibawa oleh syarikat kami ialah Unrivaled Knowledge, Miracle in Life. Visi kami pula adalah untuk mempromosikan dan menyampaikan pendidikan genetik kepada semua individu, keluarga dan masyarakat melalui perkhidmatan kaunseling genetik. Misi kami pula adalah untuk menjadi syarikat farmaseutical terkemuka yang mentransformasikan kesihatan umum kepada yang lebih lama, lebih baik serta berusaha dan mengambil tindakan pragmatik, mapan serta holistik dalam mencapainya. Seperti yang kita tahu, genetik adalah kunci kepada kesihatan masa hadapan dan berpotensi menjadi antara peralatan terpenting dalam menilai kesihatan individu oleh kaunselor genetik. Syarikat kami membawa sasaran keberhasilan perkhidmatan strategik selama 5 tahun, iaitu dari tahun 2021 sehingga tahun 2025. Pada tahun yang pertama, syarikat kami akan menyediakan fasiliti dan pusat pemeriksaan genetik yang sempurna serta syarikat kami akan memulakan perkhidmatan analisis genetik komersial. Tahun yang kedua, pengiktirafan panel insurans genetik kebangsaan serta pemasaran produk aktif dan intensif media massa. Tahun yang ketiga, syarikat kami mampu menjanjikan pulangan modal dan penjanaan pendapatan serta pemberian beasiswa bersyarat kepada graduan yang berpotensi. Tahun seterusnya, syarikat kami menjangkakan peningkatan kaunselor genetik yang diiktiraf serta peningkatan pakar teknikal pengendalian ujian. Tahun yang terakhir, kita akan lihat satu kemajuan di mana Malaysia mampu memberikan perkhidmatan kesihatan genetik profiling terkemuka serta pembinaan data genetik dan masyarakat. Selanjutnya, implikasi kewangan. Projek kerjasama antara syarikat Farmerjin Berhad dan Kementerian Kesihatan Malaysia sudah pasti akan memerlukan modal yang besar. Dan kos perbelanjaan dan anggaran ini dapat dirumuskan dalam 3 keperluan mesin utama, iaitu mesin gene sequencer, Thermo Fisher, mesin PCR juga Thermo Fisher dan mesin electrophoresis juga Thermo Fisher. Dan keseluruhan kos ni dapat dianggarkan pada hampir RM500,000 Malaysia
bersama dengan 110,000 USD. Apakah rasional di sebalik permintaan modal yang sebegini besar? Ini adalah kerana melalui kerjasama strategik antara Kementerian Kesihatan Malaysia dan Pharmagin dengan pemberian modal melalui bentuk saham dan equity dengan pemegang terbesar iaitu syarikat Pharmagin Berhad dan diikuti dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Modal besar ini akan diperlukan bagi menggerakkan operasi dan ini datang daripada kos pembelian mesin analitik genetik yang digunakan bagi ujian pemprofilan DNA, SNP dan sel somatik. Mesin ini adalah berkeupayaan untuk menjalankan ujian pada skala besar dan secara komersial berbanding dengan pusat ujian tersedia ada yang tidak begitu berkuasa ataupun kecil. Pulangan modal adalah dalam keuntungan nilai saham terbuka kepada semua dan segala bebanan operasi dan tenaga kerja adalah datang daripada syarikat Pharmagin. Ini adalah menguntungkan Kementerian Kesihatan Malaysia. Baiklah, mari kita teruskan dengan kelebihan yang akan diberikan oleh syarikat kami berdasarkan inisiatif yang akan kami ambil. Pertama, meningkatkan jumlah graduan berkelulusan dalam bidang genetik kaunseling. Seperti yang telah disebutkan sebentar tadi, kami akan menyediakan beasiswa kepada pelajar berpotensi untuk menyambung pelajaran dalam bidang genetik kaunseling. Graduan ini akan diserap masuk dan bekerja di syarikat kami bermula dengan ikatan kontrak. Yang kedua, menyediakan kursus kemahiran kepada graduan universiti, khususnya kepada graduan genetik. Mereka akan dihantar ke syarikat di dalam atau luar negara yang mempunyai kapasiti untuk melatih pelajar atau graduan ini. Kami akan membentuk collaborative partnership dengan syarikat-syarikat tersebut. Ketiga, meningkatkan kemahiran serta mengurangkan masalah ketidaktepatan analisis penyakit. Sering menjadi masalah dalam mengenal pasti penyakit genetik apabila individu yang menjalankan proses ini tidak berkemahiran, seterusnya menyebabkan hasil analisa tersebut tidak tepat. Dengan memastikan pekerja dalam syarikat ini mempunyai kemahiran yang baik, potensi untuk perkara ini berlaku dapat dikurangkan. Keempat, menyediakan kemudahan genetik testing dengan bayaran yang rendah. Kami akan membuka permohonan kepada individu atau keluarga yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan perkhidmatan pengenalpastian penyakit genetik yang asas dengan kadar yang lebih rendah berdasarkan terma dan syarat yang akan kami sediakan. Dengan konsep yang sama, kami juga akan memberi bantuan kepada individu atau keluarga yang layak dengan membiayai kos pengenalpastian sebarang masalah genetik dan rawatan mereka. Kami akan membuka permohonan dan membuat pemilihan. Kami yakin dengan cara ini masyarakat golongan pertengahan serta kurang berkemampuan akan menghibahkan maklumat berkaitan syarikat kami secara tidak langsung akan meningkatkan kesedaran masyarakat tentang genetik. Kelima, menyediakan pengetahuan asas kepada mana-mana individu atau keluarga. Kami akan membuka beberapa slot khidmat nasihat secara percuma di mana kami akan memperuntukkan 2 hingga 3 jam setiap satu hari sebanyak 2 kali seminggu. Di dalam slot ini, kami akan menerima pesakit atau individu yang mempunyai kemusykilan tentang penyakit genetik keluarga mereka. Sebarang kemungkinan yang akan berlaku sekiranya mereka ingin berkahwin dan mendapatkan anak misalnya, akan dikesan hanya berdasarkan sejarah keluarga mereka. Pembinaan data raya genetik masyarakat Malaysia merupakan statistik populasi yang berkaitan dengan masalah genetik. Orang awam boleh mendapatkan data ini tetapi jika ia hendak digunakan untuk penerbitan, maka ia perlu dibayar. Data-data individu boleh diakses oleh kerajaan supaya pesakit yang telah mendapatkan perkhidmatan kami boleh terus mendapatkan rawatan di hospital kerajaan dengan maklumat sedia ada. Kami ingin memaksimumkan jumlah pesakit kurang berkemampuan mendapatkan pengetahuan asas genetik dan memberikan saranan terbaik kepada mereka. Oleh itu, kami memerlukan kebenaran daripada pihak kerajaan untuk mendapatkan data berkaitan pesakit penyakit genetik di kawasan luar bandar terutamanya. Tujuan utama kami adalah untuk membantu mereka yang sangat memerlukan dan meningkatkan kesedaran tentang penyelesaian masalah genetik. Akhir sekali ialah mengeksploitasikan potensi pasaran perkhidmatan genetik global dan nilai komersial. Kolaborasi syarikat ini dengan kerajaan akan membuka lebih banyak ruang untuk perkhidmatan analisis genetik dalam negara ini, seterusnya melahirkan golongan masyarakat celik ilmu genetik. Sekian, terima kasih.